Mana mic? Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kiram wassalam syamulahum fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar serta mendirikan sembahyang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridullahu bihi khairan min faqihi fiddin." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bab agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mati fadil tuan imam kita merangkap pengurusi, kemudian dihormati juga Tuan Bilal, kemudian ya Tuan Kasar Surau, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala mengizinkan sekali lagi temuan kita, perjumpaan kita malam ni untuk kita sambung kuliah kita sifat 20 ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita berada di muka surat 121. Betul eh? 121 dah. Betul tak? Betul eh? 121 eh? Ini tak bagi tak? Dah hafal semua. Dah hafal. Tak payah kitab, dia dengar je. Okey. InsyaAllah. Kemudian ahlan wa sahlan pada sahabat saya Zairul yang dah lama tak hadir. Malam ni dia terbuka hati dia tak hadir. InsyaAllah. Jadi ada lagi kat luar? Tak ada? Bila? Baik, insyaAllah. Tuan Imam kadang saya pun confuse, dia baca doa ke dia zikir, dia wirid. Kadang baca doa ke wirid, saya pun confuse. Macam doa, macam wirid. Okey. Minta maaf lah Imam. Baik, insyaAllah. So kita malam ni kita sambung mengetahui Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam dalam Quran. Mengetahui Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Pemandang Rasul tu kan, Rasul ialah seorang manusia yang telah pun dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikurniakan syariat kepada mereka, dan syariat itu nak disampaikan kepada umat dia. Berbeza dengan Nabi. Nabi ialah seorang
seseorang yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia dan diberikan syariat kepada mereka, tetapi mereka tidak perlu menyampaikan kepada umat dia. Berbeza antara Nabi dan Rasul. Setiap Rasul itu adalah Nabi, dan bukan setiap Nabi itu adalah Rasul. Bila sebut Nabi, maknanya tak semestinya dia seorang Rasul. Tapi bila kita kata Rasul, sebenarnya bermakna mereka adalah termasuk dalam kumpulan para Nabi. InsyaAllah, wajib juga tiap-tiap mukallaf. Wajib juga tiap-tiap mukallaf. Mukallaf siapa? Orang yang telah balik dan juga berakal lah, sama ada lelaki atau perempuan. Apa yang wajib tuan-tuan? Mengetahui akan rasul-rasul yang tersebut di dalam Quran secara tafsil. Tafsil maknanya secara terperinci, serta membenarkan dan mempercayai mereka dengan cara yang terperinci. Adapun yang lain daripada mereka itu wajib dan beriman dengan mereka secara ijmal sahaja. Adapun yang lain daripada mereka itu wajib beriman secara ijmal. Ijmal ni meringkas, tak perlu detail sangatlah. Yang penting kita beriman kepada mereka. Sebab kalau kita nak baca sejarah hidup para Nabi dan Rasul, memang kita tak mampu nak baca dah. Panjang kan kisah para Nabi dan Rasul ni, macam-macam cerita dia. Cuma yang popular dalam Quran contohnya Nabi Muhammad SAW lah. Kemudian Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Adam AS. Ini antara rasul-rasul yang popular, yang banyak disebutkan di dalam Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi-Nabi lain tu, rasul-rasul lain tu pun tak banyak. Ada yang hanya disebutkan nama saja, tapi sejarah kehidupan mereka tidak dinyatakan di dalam Quran. Baik, kemudian tetapi ada dinukilkan daripada Sa'ad di dalam syarah Muqassad. Syarah Muqassad hanya memadai mengenal mereka dengan secara ijmal belaka. Bukan belaka. Termasuk sekali Rasul-Rasul SAW yang tersebut di dalam Quran. So maknanya di kalangan ulama pun ada khilaf. Ada yang menyatakan wajib secara terperinci, ada yang menyatakan tak wajib secara terperinci, hanya secara ijmal pun bolehlah. Sebab mana dinukilkan oleh Sa'ad di dalam syarah Muqassad dalam kitab dia. Kemudian bilangan Nabi SAW adalah lebih ramai daripada bilangan Rasul SAW. Bilangan Nabi SAW tidak diketahui, tetapi ada ulama yang menganggarkan bilangannya ialah sebanyak 124,000 orang. 124,000 orang. Banyak. Okey. Tetapi ulama pun khilaf tentang bilangan ini. Kalau sebut dalam kitab lain pula, kan, jumlah yang sebenarnya tidak diketahui. Jumlah yang sebenarnya tidak diketahui. Kerana sebahagiannya ada sebutkan nama mereka, dan ada sebahagiannya langsung tidak disebutkan nama mereka. Jadi 124,000 ni macam mana? Macam mana dia punya angka ni boleh dapat? Sudah tentu mereka buat kajian lah, kalau ulama kaji kan. Maka mereka pun dapatlah jumlahnya 124,000. Dan banyak kitab tuan-tuan menyebut tentang jumlah ini. Bukan dalam kitab ni aja, dalam kitab tauhid lain pun, kitab-kitab Turas pun ada yang nyatakan jumlahnya 124,000. Baik, kemudian manakala bilangan Rasul SAW sebanyak 313 orang ataupun 314 orang sahaja. Semana ada khilaf juga di kalangan ulama lah. Ulama tauhid. Ini ulama tauhid sebab kita bincang bab tauhid. Bila bincang bab tauhid, mana yang khilaf tu ulama tauhid lah. Ataupun ulama yang kaji tentang sirah. Sirah para nabi dan juga para rasul. Sejarah sirah maknanya sejarah kehidupan para nabi dan juga para rasul. Tetapi Rasul-Rasul SAW yang wajib diketahui nama-nama mereka hanyalah sebanyak 25 orang sahaja. 25 sahaja. Yang dalam Quran pun disebut 25 sahaja. Dalam Quran pun tak sebut 313. 314 pun tak disebut. Okey? Yang disebut ialah 25 orang sahaja Rasul yang terdapat di dalam Quran.
Iaitulah yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kan, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yunus, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Ayub alaihissalam. Dia ada lagu ni. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Kan? Ada lagu tu kan. Saya tak lancar lagu tu. Siapa lancar lagu tu boleh lah nyanyian. Okay. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Itulah lagu dia. Kalau nak copek hafal, kena lagu lah Imam. Selamat datang Imam tu. Dan juga pengusi masjid kita. Okey, kalau boleh lancar, lancarlah. Tak boleh lancar, tak boleh macam mana. Kemudian yang ke-17 Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, kemudian Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke-25 nama ini ada dinyatakan dalam Quran. Ayatnya saya tak ingatlah. Boleh buka dalam Quran tengok nama-nama tersebut. Kan? Ada disebutkan nama tu dalam satu ayat. Ada disebutkan nama bukan dalam satu ayat, di ayat yang lain. Sebahagian disebut dalam satu ayat, sebahagian lagi disebut dalam ayat yang itu kan. Baik. Kemudian dan di antara nama-nama Nabi ini biasa digunakan ataupun dipakai kepada orang kita lah, orang Melayu lah. Kan, orang Melayu biasa digunakan nama-nama tersebut seperti Nabi Adam. Ada orang kita nama Adam. Nabi Idris, ada orang kita nama Idris. Nabi Nuh, kan, Nabi Ibrahim. Cuma Lut ini jarang digunakan lah. Lut jarang-jarang digunakan. Siapa nama anak kau? Lut. Kenapa orang tak letak nama Lut sedangkan dia nama Nabi? Sebab orang macam fobia sikit kan. Fobia sikit sebab kisah yang berlaku kepada umat Nabi Lut alaihissalam. Di mana umat Nabi Lut alaihissalam ini telah pun dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tabiat dan kelakuan mereka itu suka mendatangi laki-laki dengan laki-laki. Istilah kita apa tu? Gay. Istilahnya gay lah. LGBT. LGBT itu lesbian, gay, lepas tu bisexual, kemudian transgender. Okey. Semalam saya ikut satu seminar berkenaan LGBT ini. Ada seorang doktor tu dia ceritalah. Dia cerita kan kenapa dia kata kenapa mendatangi belakang itu satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendatangi belakang itu satu benda yang diharamkan? Sedangkan pintu depan ada. Dia tak jumpa pintu depan. Dia jumpa pintu belakang. Okey. Ini bukan di kalangan laki-laki dengan laki juga. Malah kadang-kadang ada juga suami isteri berlaku begitu. Ada kita dengar cerita-cerita macam tu kan. Kan? Dia kata menakutkanlah, dia kata malam pertamaku, dia kata suamiku mendatangku daripada belakang, dia kata. Sepatutnya ikut ke depan, ke belakang. Okay? Jadi semalam saya ikut satu seminar. Doktor tu dia ceritalah, dia contoh tu kenapa mendatangi lelaki daripada belakang ni satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kulit manusia yang belah belakang ni lebih nipis. Gitu, lebih nipis berbanding dengan faraj ataupun kemaluan perempuan tu. Dinding belakang tu dia lagi nipis. Dia macam span gitu, macam span lagi nipis. Sebab benda belakang tu bukan digunakan untuk persetubuhan. Bukan digunakan untuk persetubuhan. Yang digunakan untuk persetubuhan tu pintu depan. Yang pintu belakang kenapa?
Kan dia ni mudah pecah, mudah tercalar dan sebagainya. Dan mudah pula bakteria menyerang. Bakteria kuman-kuman dan sebagainya akan mudah menyerang. Itu sebabnya kan diharam, Allah Taala mengharamkan mendatangi daripada pihak belakang membanding dengan pihak depan. Sedangkan yang disuruh ialah pihak depan. Baik. Kemudian tadi kita kembali pada tadi, kenapa Nabi Lut alaihissalam ni, nama Lut tu jarang digunakan oleh orang Melayu, kerana disebabkan oleh peristiwa tadilah yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian sedangkan nama-nama lagi, nama lain seperti Yaqub ke, Yusuf ke, Ayub ke, Shu'aib, Musa, Zulkifli, apa lagi? Nabi Daud, Ilyasa. Ustaz Ilyasa kan, bila sebut nama Ilyasa ni teringat ustaz kita. Ilyasa pun satu nama yang jarang digunakan, sangat jarang digunakan. Dan sejarah hidupnya pun tak ramai yang tahu kenaan Nabi ini. Okey. Kemudian Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Kerana makna Muhammad itu yang terpuji. Makna Muhammad itu yang terpuji. Itu sebabnya orang yang digelar sebagai Muhammad ini sebagai orang yang terpuji. Tapi kalau perangai tak terpuji, nauzubillah min zalik lah, amat malang lah kalau seandainya nama orang dia nama terpuji tapi akhlak dia tak terpuji. Minta-minta bila sebut dia letak nama Muhammad itu, mudah-mudahan orang itu jadi orang yang terpuji, tuan-tuan. Baik. Kemudian kurun yang sebaik-baiknya. Mana kurun sebaik-baiknya, tuan-tuan? Kurun yang sebaik-baiknya lah kurun pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, dia kata khairun nas kuruni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summa yaji'u aqwamun sabaqa syahadah ahaduhum biyaminihi wa yaminuhu syahadatuhu. Sebaik-baik manusia ialah kurunku, kata baginda Nabi SAW. Kemudian orang-orang yang mengiringi selepas daripada kuruniku, kemudian kurun-kurun yang sebelumnya, kemudian kurun-kurun yang sebelumnya. Okey, kita ni dah berada jauh sangatlah berbanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, tuan-tuan, kita tidak digalakkan sama sekali mencaci para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada ni kalau orang Islam sendiri kadang-kadang mencaci para sahabat radhiyallahu taala seperti Abu Bakar, seperti Umar, Osman, Ali dan sebagainya. Sedangkan mereka itu ada yang dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ini 4 orang sahabat yang dijaminkan oleh syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang dijamin syurga, nanti ada ke bawah tu. Ada lagi. Nampak? Okey. So jangan kita mempelekehkan kata para sahabat. Dan Nabi juga pernah bersabda yang maksudnya sebaik-baik kurun itu ialah kurun sahabatku. Kalau seandainya kamu menginfakkan akan emas sebanyak satu gunung pun, tidak akan boleh menyamai dengan satu mud yang mereka infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW. Nampak? Kita infakkan harta satu gunung, emas satu gunung pun tak akan boleh menyamai mereka. Walaupun satu mud ni macam satu cupak je kan, satu tak apa cupak pun, sikit je. Kalau kita nak banding dengan benda yang diinfakkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh itu janganlah kita mencaci maki sahabat. Baik, kemudian wajib diikatkan bahawa zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik kurun. Kemudian kurun para tabi'in, yakni kurun mengikut para sahabat, dan kemudiannya kurun tabi'in, yakni kurun para sahabat tabi'in. Ini dinamakan sebagai golongan ulama salaf kan. Lepas itu ulama khalaf. 300 tahun selepas daripada wafat Nabi dikatakan sebagai zaman ulama salaf. Zaman ulama salaf. Lepas 3 tahun kemudian sebagai ulama khalaf. Golongan khalaf. Khalaf ni maknanya pengganti ataupun pengikut sesudah daripada ulama salaf.
Kemudian utama sahabat radhiyallahu taala anhum ialah seperti yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Siapa Abu Bakar? Ini merupakan ayah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhum. Dan Sayyidina Abu Bakar ni tak tahulah. Dialah yang menamai Rasulullah SAW di dalam gua Sur dalam peristiwa hijrah. Tidak ada orang yang dipilih oleh baginda Nabi SAW melainkan Sayyidina Abu Bakar lah, yang menemani baginda Rasulullah dalam peristiwa hijrah, peristiwa sangat penting dalam sejarah Islam. Dan dalam gua Sur itu, ketika mereka sampai ke sana, Sayyidina Abu Bakar lah yang masuk dahulu ke dalam gua Sur itu. Dan Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang yang seandainya kalau terdapatnya binatang-binatang bisa. Kemudian tak macam mana-mana. Lepas tu tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar disengat kakinya oleh seekor binatang yang berbisa, tuan-tuan. Itulah kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Dan kenapa dinamakan sebagai As-Siddiq, sebagai orang yang benar? Kerana dialah orang yang pertama membenarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika orang-orang Islam tidak percaya tentang peristiwa yang Isra Mi'raj yang berlaku tadi, siapa orang yang pertama percaya, tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar. Malah dia tanya dengan Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau percaya wahai Abu Bakar? Kerana walaupun di cerita yang lebih jauh daripada itu pun aku tetap percaya, kerana Muhammad pun tidak pernah berbohong. Baik, yang kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab ini merupakan empat mentua kan. Sayyidina Abu Bakar pak mentua, Umar Al-Khattab pun pak mentua Rasulullah SAW, kerana Sayyidina Umar berkahwin dengan Hafsah. Salah seorang daripada anak Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Dan Sayyidina Umar ni kita tahulah sejarah hidupnya. Asalnya dia ni memang kuat menentang Islam, berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia tidak menentang Islam. Bila dengar ni Muhammad bawa syariat Islam, dia terus masuk Islam. Berlainan dengan Sayyidina Abu Bakar, dia ni menjadi orang yang kuat menentang Islam. Tetapi bila dia mendapat taufik hidayah daripada Allah Taala, akhirnya dia pula menjadi pembela Islam. Dan anaknya Hafsah itu berkahwin dengan Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan pun merupakan sahabat Rasulullah SAW, dan dia juga merupakan pak mentua kepada Nabi Muhammad SAW, kerana dua orang anaknya berkahwin dengan Rasulullah. Satu Ruqayyah, satu Ummul Kalsum. Satu Ruqayyah dan satu lagi Ummi Kalsum. Jadi dua orang anak dia berkahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kan dia mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika waktu solat subuh. Kerana Sayyidina Umar ni Abu Lu'lu'ah ni memang dia tak puas hati dengan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar pagi itu dia pergi ke masjid untuk solat subuh, maka Abu Lu'lu' ini berdiri di belakang, menjadi makmum kepada Sayyidina Umar, berdiri betul-betul di belakang Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar angkat takbir, lalu dia mengeluarkan pisau dia, lalu ditusukkan kepada Sayyidina Umar beberapa kalilah, sehingga Sayyidina Umar tu rebah. Sayyidina Umar rebah. Bukan para sahabat pun lepas tu tahu kejadian tadi, terus cuba menangkap Abu Lu'lu' ni, tetapi Abu Lu'lu' ni berjaya pula membunuh beberapa lagi sahabat yang lain. Dia mengamuk membunuh lagi sahabat. Tapi akan tetapi akhirnya Abu Lu'lu' itu berjaya juga dibunuh oleh sahabat yang lain dah. Osman pula pun mati dibunuh juga. Dia pun mati dibunuh oleh pemberontak. Dia tak puas hati dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman mati ketika dia hanya bersendirian saja tinggal di dalam rumah. Kemudian kerana apa? Kerana rumahnya telah pun dikepung oleh pemberontak. Dan dia dibunuh ketika dia membaca Quran. Dia tengah baca kan, dia tahu pemberontak dah kepung rumah dia tahu wadah nak bunuh dia. Jadi dia menghabiskan usia dia dengan membaca Quran, dan akhirnya Sayyidina Osman pun mati syahid. Baik, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini merupakan menantu kan,
menantu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Ali ni dia kita masuk dalam kumpulan golongan muda, orang yang muda lagi masa tu. Jadi Ali ni pula sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sepupu Nabi SAW, ini nak jadi dalil sebagai kepada kita bahawa dibolehkan kan seseorang itu berkahwin dengan sepupu dia. Kita boleh berkahwin dengan sepupu sendiri, tapi jaranglah orang berkahwin dengan sepupu. Kecuali kalau dah tak jumpalah jodoh lain. Yang ada jodoh tu je. Puas dah cari kan ke sini ke sana ke dari ke bawah kan, dah promosi dalam FB pun tak ada juga orang nak minat. Tak ada juga orang nak masuk minang, tuan-tuan. Akhir dia kahwinlah dengan sepupu sendiri. Tak? So mana tak ada masalah berkahwin dengan sepupu ataupun dua pupu. Dan Ali ini dia berkahwin dengan Sayyidina Fatimah dan mendapat dua orang anak, namanya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Cuma seorang daripada anak itu mati dibunuh di dalam peristiwa Karbala. Tak silap saya namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mati dibunuh dalam peristiwa Karbala. Yang mana peristiwa tadi yang menjadi sejarah kepada golongan Syiah. Golongan Syiah jadi setiap tahun mereka akan menyambut peristiwa Karbala. Gitu. Kemudian keutamaan masing-masing ini adalah dengan menurut susunan yang tersebut di atas. Jadi keutamaan masing-masing ini tentu adalah dengan menurut susunan yang tersebut di atas. Dan selepas daripada sahabat Khulafaur Rasyidin, 6 orang yang Nabi SAW mengkhabarkan masuk syurga juga ialah seperti Sayyidina Talhah bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Kisah sahabat-sahabat ni kalau nak tahu kena baca sendirilah. Kan baca sendiri. Kan? Yang tahu mungkin Abdurrahman ni saya tahulah. Dia ni seorang yang kata dia ni ahli perniagaan. Abdurrahman bin Auf. Zubair bin Awan ni pun tak banyak yang kita yang tahu sangat. Sa'ad bin Abi Waqqas ni termasuk dalam pejuang Islam. Ubaidah bin Jarrah ni pun termasuk dalam pejuang Islam di kalangan para sahabat radhiyallahu taala. Jadi jumlah semuanya tuan yang dijamin masuk syurga itu ialah 10 orang. Berdasarkan kepada sabda Nabi SAW yang berbunyi yang lebih kurang begini, kan yang maksudnya bahawa Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman bin Affan fil jannah, Ali fil jannah, Talhah bin Ubaidillah, Talhah bin Abdullah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Fil jannah mana dalam syurga. Maksudnya dalam syurga. Hadis ni riwayat daripada Imam Tirmizi. Ni hadis sahih yang menyatakan bahawa 10 orang sahabat ini termasuk dalam kumpulan orang yang dijamin syurga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain macam mana? Yang lain tu tak jamin syurga. Tak jamin syurga. Tetapi kalau ikut pada kisah-kisah hidup mereka, tak boleh challenge lah, tak boleh lawan dengan kehidupan kita pada zaman sekarang kan. Baik. Kemudian keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Bali bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan boleh ingat tak tuan-tuan punya silsilah kehidupan? Bin siapa, bin apa? Kan? Kalau ingat pun mungkin 2-3 orang lah. Kan? 2-3 orang ingat. Lepas itu habis dah ingat dah. Sebab biasalah orang kita ni kadang orang kita dulu nenek-nenek di mana dia orang nak tulis-tulis semua silsilah tu, tak ada nak tulis silsilah. Kalau ada pun yang tulis pun jarang-jarang yang kita jumpa ada tulis. Kebiasaannya jaranglah kita jumpa orang ada tulis. Biasa tak adalah.
paling tidak pun yang keturunan kita yang ke moyang kan. Kita bin abah kita, lepas tu bin atuk kita, bin moyang kita. Moyang pertama mungkin, lepas tu moyang kedua, lepas tu dah tak ingat dah tak tahu siapa lagi kan. Okey. Kemudian keturunan sebelah ibunya pula Muhammad bin Siti Aminah, Muhammad bin Siti Aminah bin Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin, dan bertemu keturunannya dengan pihak bapanya Kilab sehinggalah kepada Adnan. Kilab sehinggalah kepada Adnan. Jadi akhirnya bertemu juga, tapi dia jauh lah. Mana keturunan Nabi tu daripada pihak ibu dia, daripada ayah dia, akhirnya bertemu semula lah. Tapi dah jauh je tu. Gitu. Baik, kemudian kelahiran dan kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dilahirkan selepas 50 hari daripada peristiwa Al-Fil. Al-Fil maknanya apa dia? Peristiwa bergajah, tentera bergajah. Ketika Abrahah nak menyerang, dan juga nak bercadang untuk menyerang dan juga meruntuhkan Kaabah, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada mereka itu burung ababil, tayran ababil, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tarmihim bihijaratim min sijil, dilontar akan mereka itu dengan batu daripada neraka, min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka itu seperti daun kayu yang dimakan oleh ulat, tuan-tuan. Makan oleh ulat. Okey, nampak? Ketika Abrahah kan datang nak menyerang Kaabah kan, masa tu Abdul Muttalib lah. Abdul Muttalib ni iaitulah datuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapa saudaranya Abu Talib, kalau Abdul Muttalib ni datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk baginda Nabi sallallahu ni Abu Talib ni, dia ketika itu dia menjadi orang besar di Mekah masa tu. Dia juga termasuk di kalangan orang yang bertanggungjawab untuk menjaga Kaabah. Ketika Abrahah datang dan membagi Abdul Muttalib, dia tanya, wahai Muttalib, dia kata, kami ni semua nak serang ni, nak Kaabah runtuh ni. Takkan kau tak nak bersiap apa-apa nak menghalang kami nak datang ni? Abdul Muttalib kata, apa nak halang, dia kata, kau nak serang lah, kau nak runtuhkan Kaabah, runtuhkan lah. Kenapa pula, dia kata, kau tak halang pula? Mana kau punya tentera? Kau punya askar-askar mana? Abdul Talib kata, rumah Allah Ta'ala tu dah dia dijaga, dah Allah Ta'ala jaga. Jadi dia je lah yang boleh menghalang kita. Kami tak boleh buat apa. Jadi jawapan daripada Abu Talib ni seolah macam jawapan main-main kepada Abraham. Sedangkan itu jawapan dia betul, tapi Abraham menganggap itu jawapan main-main je. Macam nak pelekehkan dia lah. Maka akhirnya dia bersiap juga lah, siap dah perang. Akhirnya tuan-tuan, dalam tengah jalan Allah Ta'ala datangkan bala bencana kepada Abraham dan juga bala tentera dia. Ada yang menyatakan bahawa Abraham mati di dalam medan tersebut lah. Ada yang menyatakan dia tak mati, dia cedera, tetapi kemudian dia balik semula ke Yaman dan akhirnya mati di sana. Baik, kemudian peristiwa Al-Fil ini berlaku pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 52 sebelum Hijrah, bersamaan dengan 16 April 570 Masihi, juga disebutkan sebagai tahun gajah. Inilah kata tarikh kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Itu sebabnya tentang setiap tahun kita akan menyebut Maulid Rasul, kerana mengingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebahagian mendakwa sambut Maulid Rasul ni dikata bid'ah. Sambut Maulid Rasul ni bid'ah. Tak ada pun pada zaman Nabi. Sahabat tak pernah buat pun, Nabi tak ada suruh pun. Tak. Memang pada zaman Nabi tak ada sebut, tak ada pun Nabi buat. Tapi benda ni termasuk dalam kumpulan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kerana bid'ah ada dua, satu bid'ah dhalalah, yang kedua bid'ah hasanah. Dia termasuk dalam bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kerana kalau tengok pada zaman sekarang ni, di kalangan Islam sendiri pun dah banyak yang jauh kan daripada
menghayati akan sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya kerana para ulama membolehkan dan membenarkan kita menyambut Maulid Rasul. Baik, kemudian ada yang menyatakan pada tahun keduanya, ada pula yang menyatakan pada tahun ketiga, tetapi yang masyhurnya adalah pada sebahagian besar ulama ialah pada 12 Rabiul Awal tahun 54 sebelum daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tarikh kelahiran baginda Rasulullah. Okey. Kita pun tuan, kadang-kadang kita tak tahu tuan, kita ni lahir ni dari segi bulan Islamnya bulan bila. Kita ni lebih pada tahun Masihi. Bila tanya tahun Masihi, bila kau lahir, semua akan jawab dalam tahun Masihi. Jarang orang jawab dalam tahun Hijri. Sekarang ni tuan-tuan kemudahan banyak. Tuan-tuan boleh Google dalam internet je. Google internet kan, dia boleh tukar. Dia ada satu sistem kan, aplikasi tu. Dia boleh tukar kita punya tarikh lahir tu. Contoh kita lahir tahun bila, kan? Nanti dia akan tukar kepada tahun Hijri. Kat situ kita nampak. Dan dia juga boleh beritahu pada kita lahir hari apa. Kita lahir hari apa, dinyatakan dalam aplikasi tu. Boleh tengok dalam internet lah kalau rajin lah. Kalau malas tak ada lah. Betul tak? Boleh kan? Ada. Saya pernah buat. Mana kita letak kita punya tarikh lahir kita dalam Masihi ini. Lepas tu dia akan convert, dia akan tukar ke tahun Hijrah berserta dengan hari dia sekali. Hari apa kita lahir. Kalau hari Jumaat tu baguslah tu. Kalau hari Jumaat baguslah tu. Kalau hari Ahad tu kurang bagus sikit. Tengoklah hari apa. Hari Jumaat kan berkat kan. Kemudian dan dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun. Kemudian dia berpindah ke Madinah pada umur baginda 53 tahun bersamaan dengan 622 Masihi dan wafat di Madinah ketika umurnya 63 tahun. Lalu dikebumikan di dalam kawasan Masjid Nabawi yang adalah sehingga sekarang. Yang ada sekarang. Okay? Nabi dimakamkan di dalam Masjid Nabawi. Dia ada satu tempat tu dalam tu dekat Raudhah kan. Kat situlah di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makam ni memang jaranglah dibuka. Dalam makam Nabi itu, dalam kawasan itu, dia ada kubur baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelah kubur baginda Nabi ialah kubur Sayyidina Abu Bakar. Kan? Sebelah kubur Sayyidina Abu Bakar ialah kubur Sayyidina Umar. Betul tak? Lepas sebelah Sayyidina Umar tu kosong. Kubur ada tapi kosong. Tidak ada penghuni dalam tu. Siapa agaknya? Siapa agaknya? Ada ulama menyatakan bahawa Nabi Isa AS akan dikuburkan situlah. Kerana Nabi Isa besok dia akan turun pada zaman kan, ketika peristiwa Dajjal. Nabi Isa AS akan turun di satu tempat di Damsyik, satu masjid di Damsyik. Dia akan turun situ. Kemudian dia akan bergabung dengan tentera Mahdi bersama dengan tentera Islam lagi untuk membunuh dan juga menyerang orang-orang yang Yahudi semua, dan juga untuk membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa AS turun, Dajjal pun masa tu dah tahu dah. Kan? Tarikh kematiannya dah dekat. Dia dah tahu dah. Tarikh kematian dia dah dekat. Tarikh sejarah lah. Okay? Dan dan Dajjal cuba berpura-pura bahawa dia adalah seorang Islam dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengajak pada pengikutnya, wahai pengikutku, marilah kita semua-semua qamat dan kita mengerjakan solat. Dia kata pada pengikut dia. Sebab apa? Dia tahu dah Nabi Isa datang nak membunuh dia. Okey, kelebihan Nabi Isa kan, dia punya aroma bau dia tu, Nabi Isa tu kan, kalau kena pada orang Yahudi semua, kena Dajjal pun dia boleh mati lah, sebabkan dia punya kelebihan bau yang ada pada Nabi Isa AS. Okey, takut sangat dah Dajjal ni kalau jumpa Nabi Isa. Memang dia tak boleh lari lah kalau jumpa Nabi Isa. Kalau disebutkan dalam kitab hadis 40 peristiwa zaman tu, menyatakan bahawa pada suatu masa nanti, pada masa itu nanti kan, Allah SWT akan mentakdirkan tempoh kematian yang berlaku pada Dajjal. Maka ketika Nabi Isa AS tu, ketika dia turun daripada langit, dia membawa satu tombak daripada emas,
dan tombak itulah yang dicampakkan ataupun dibaling kena pada Dajjal, kena pada hati Dajjal, maka lalu Dajjal pun matilah. Matilah. Okey. Dan lepas tu pula peristiwa Ya'juj dan Ma'juj pula. Peristiwa Ya'juj dan Ma'juj yang melata, yang buat kerosakan bumi. Dan sekarang Ya'juj Ma'juj tu masih lagi terkurung dalam satu tembok Zulkarnain nama dia. Betul juga besok akan berlaku juga. Okey. Jadi antara 10 peristiwa besar yang berlaku tentang berlakunya kiamat ini, antaranya ialah seperti keluar Imam Mahdi, lepas tu Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Itu antara tanda-tanda akhir zaman tu kan. Baik, kemudian putera-puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata ulama-ulama, seyogianya bagi tiap-tiap seseorang mengetahui akan bilangan putera-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui akan tertib kelahirannya masing-masing. Kerana tiap-tiap seorang itu seyogianya mengenali penghulunya, dan mereka juga semua adalah penghulu bagi umat yang diutuskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun tuan-tuan, ulama-ulama itu setahu saya tidak ada yang bertegas sama ada yang demikian itu wajib ataupun sunat. Jadi ulama pun ada khilaf kan tentang wajib ke tak wajib kita nak tahu sejarah hidup ni anak-anak baginda Rasulullah SAW, putera-puteri baginda. Baik, kemudian putera-putera baginda ini, puteri baginda itu sebanyak 7 orang. 3 putera dan 4 puteri. Tertib susunannya adalah seperti berikut. Yang pertama, Sayyidina Qasim radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidah Zainab Al-Kubra, kemudian Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha, kemudian Sayyidah Ummul Qasim radhiyallahu taala anha, kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, kemudian Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Okey, semua putera-puteri ini daripada bonda mereka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anhum, dan yang ketujuh daripada itulah Sayyidina Ibrahim daripada bondanya Maryam binti Qibtiyah ataupun Maryam Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anha. Kalau anha tu perempuan lah. Tu cara cetak tu sepatutnya anha tu, bukan anhu. Okey, kalau anhu ni biasanya untuk lelaki. Kalau anha tu perempuan. Kalau anhum ni jamak ramai. Radhiyallahu taala anhum, telah meredha Allah Taala untuk mereka. Okey. Jadi benda mufrad, benda tasniah, benda jamak ni sikit sebanyak kita kena tahulah. Jangan tak tahu langsung lah. Bila sebut, bila orang kata hu, ha, hi, tak tahu. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana, li, lana, lahu, lahuma, lahum. Lahu tu untuk, lahu tu baginya seorang lelaki. Lahuma baginya untuk 2 orang lelaki. Lahum baginya untuk ramai lelaki. Tapi untuk yang ghaib lah. Kemudian laha, lahuma, lahumna, ini untuk perempuan. Mufrad, tasniah, jamak. Kemudian laka, lakuma, lakum, bagi engkau. Laka untuk seorang, lakuma untuk 2 orang, lakum untuk ramai lelaki. Laki, lakuma, lakuna, laki. Laki ni jangan kita ada laki pula. Laki kau siapa kan? Bukan. Laki ni untuk perempuan ataupun muannas. Laki, lakuma, lakunna, li, lana. Li untuk aku, lana untuk kau, untuk kami. Okey, itu dikatakan sebagai domer. Domer yang muttasil, domer yang bersambung namanya. Sebab domer pun ada banyak pecahan tu kan. Kalau kita maji dahulu lah, banyak pecah-pecah domer. Ada domer yang barid, ada domer yang mustatir, ada domer yang orang kata domer yang bersambung, ada domer yang bercerai. Okay, muttasil, mufasil, banyak ada pecahan-pecahan domer ni. Itu yang kadang-kadang mengaji nahwu saraf tak habis-habis. Tak habis-habis mengaji. Itu nahwu saraf je. Belum lagi ilmu lain tu kan. Banyak pecahan dia. Okey. Habis dah. Cukup. Sekali lagi Okey. Isteri-isteri Rasulullah SAW
telah berlakunya pertelingkahan mengenai bilangan isi-isi baginda Nabi Muhammad SAW, dan jumlah atau bilangan yang telah disepakati daripada mereka ialah seramai 14 orang. 14 orang, bukan 10. Ada orang kata 10 isteri Nabi, itu sebenarnya bukan 10. Ada 14 orang isteri baginda Rasulullah bagi Muhammad SAW. 2 orang daripada mereka telah meninggal dalam masa hayat baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan Sayyidah Zainab binti Huzaimah, yang gelarannya Ummul Masakin. Ummul Masakin maksudnya ibu orang-orang miskin. Ibu orang miskin dinamakan Ummul Masakin. Manakala yang 12 lagi kekal sampai Rasulullah SAW wafat. Artinya kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan meninggalkan 12 orang isteri pada masa itu. Apa? 12 orang isteri tinggal masa itu ketika Nabi wafat. Siapa dia tuan-tuan? Pertama, Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, kemudian Sayyidah Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, Sayyidah Siti Hafsah binti Umar, ini anak Sayyidina Umar. Tadi anak Sayyidina Abu Bakar. Siti Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidah Juwairah binti Harith radhiyallahu taala anha, Sayyidah Ummu Salamah binti Zadur Raqab radhiyallahu taala anhu, nama sebenarnya Hindun binti Abu Umayyah. Kemudian yang keenam Sayyidah Zainab binti Jasi radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidah Asmah binti An-Nu'man Al-Kindiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidah Safiyah binti Huyai, ini yang keturunan Yahudi ni. Sayyidah Safiyah binti Huyai. Dia ni daripada keturunan Yahudi. Dia ni termasuk isteri baginda Rasulullah SAW. Nabi kahwin dengan dia ketika dalam peristiwa apa tu? Ketika Nabi menyerang akan kota Yahudi lah, ada satu kota, dan ayah dia terbunuh. Terbunuh dalam peristiwa itu. Ayah dia masa itu kafir. Kan? Kemudian Safiyah ni ditawan dan akhirnya kemudian berkahwin dengan Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidah Raihanah binti Amru. Kemudian Sayyidah Maryah binti Kiptiyah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu taala anhu. Nampak? Okey, inilah isi-isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sifat-sifat para nabi ataupun para rasul alaihi salatu wasallam. Sekarang kita kembali kepada perbincangan mengenai akidah yang masih belum selesai lagi, iaitu sifat yang wajib diketahui bagi Rasul alaihi salatu wasallam adalah 4 sifat kesemuanya. Sifat-sifat kesemuanya. Yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga fatanah, amanah. Kan? Sidik, tabligh, fatanah, amanah. Sidik, tabligh, fatanah, amanah. Ada lagi yang nyatakan ada tambah lagi satu lagi, sifat maksum. Sifat maksum adalah sifat yang wajib kepada para nabi dan juga para rasul. Dia ada tambahan lagi sifat maksum. Tapi di sini yang kata yang sepakat ulamanya inilah 4: sidik, tabligh, fatanah dan amanah. Gitu. Sedangkan sifat yang harus satu saja, iaitu bersifat dengan sifat kemanusiaan, seperti sifat manusia. Kerana para nabi rasul itu pun mereka pun berkahwin. Mereka juga orang kata buang air, mereka juga tidur, mereka juga ada masa sakit. Kan? Tapi sakit-sakit yang tidak menjatuhkan aib ataupun maruah diri mereka. Tidak menjatuhkan maruah dan aib diri mereka. Habis bagaimana kalau Nabi Ayub AS? Dia sakit, yang sakit teruk, sehingga dia sampai menyatakan dia punya orang kata sampai ulat-ulat pun orang kata ada pada dia punya batang tubuh dia kan. Sebagai ulama kata itu adalah riwayat Israiliyat, dia kata. Riwayat Israiliyat ni satu riwayat yang tidak kuat. Kerana mustahil Nabi itu sakit sampai jatuh begitu teruk sehingga membawa kepada keaiban kepada diri dia. Keaiban pada dia.
Ada sebagian ulama kata mustahil lah para nabi dan rasul sampai betul tahap dia gitu. Sama ada betul atau tidak, wallahu alam lah, kan? Baik. Kemudian yang pertama sidik habis. Sampai situ dah. Wallahu alam bisawab. Baik, kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan kalau ada. Ada? Tak ada? Tak ada? Ada? Tak ada. Perempuan memang tak ada kan? Lelaki tak ada itu. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shalihan wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim naulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffirna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum.